Oke ya, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis dalam pada kitab Bulughul Maram, yaitu bab musyaqah wal ijarah. Musyaqah ni memberikan sawah atau ladang untuk ia dipajak kepada orang lain dengan syarat hasil dibagi dua atau sesuai dengan perjanjian lah. Ijarah ni mengupah seorang untuk melakukan pekerjaan tertentu, menyewa sesuatu untuk dipergunakan dalam kerja. Ijarah daripada ganjaran, bagi upah. Jadi bagi upah ni mana siapa? Orang yang bekerja lah bagi upah ya. Baik, sekarang ni ya, siapa nak mulakan baca hadis 931 ya. Okey. Kejap ya, kejap. Okey, silakan. Buka mic ya, siapa nak baca? Yang nak baca buka mic. Okey, sila. Yalah. Ya, catatkan ya, hadis 931 hadis sah. Matan boleh mengumpul orang bekerja dengan sesuatu yang tertentu dan terjamin hukum sebagai satu ketentuan. Baik Jadi hadis ini dimaksudkan ialah bila seseorang pemilik mengupah pengusaha sawahnya atau ladangnya kepada orang lain, dan kemudian si pengusaha itu mengalirkan air ke sawah atau ke ladang dari perparitan itu atau selok-selokan itu, tetapi kemudian merosakkan tanaman-tanaman yang dilalui oleh air itu, maka kerugian atas kerosakan tanaman itu menjadi tanggungjawab orang yang mengalirkan air atau sesuai dengan kebinasaan yang berlaku di sesuatu tempat. Dan apabila ternyata hal semacam itu tidak dibebankan kerugiannya kepada orang yang mengalirkan air, maka agama pun memandang sebagai ketetapan yang keliru. Artinya, kita dapat faham bahawa kadang kita nak mengalirkan air tadi
kita kadang melalui daripada kebun-kebun orang lain. Ya, sebab ya air itu ada di ya hulu. Kita punya tanaman atau ladang di hilir. Kemudian ya air ini sudah tentu mengalir melalui celah-celah daripada ladang-ladang orang lain juga. Jadi seandainya ya air tadi ya sampai merosakkan tanaman orang lain, maka artinya ya di situ kerugian akan ditanggung oleh orang yang punya tanaman. Jadi ya, siapa yang nak bertanggung jawab? Yang nak bertanggung jawab tentulah salah satu mungkin kalau dianggap sebagai kesilapan, kelalaian orang yang mengalirkan air itu. Kalau seandainya itu ya kesalahan pekerja, maka tuan punya atau tauke punya ya dia kena bertanggung jawab dalam hal itu. Jadi ya Islam ni dia tidak aniaya menganiaya. Carilah jalan penyelesaian. Ya. Siapa baca tadi? Sambung ada 131A. Sambung lagi ada satu sikit lagi. Teruskan. Buka mic. Ya, okey. Jadi, sorry itu. Ni dia punya hadis matan dia hukum sama dengan tadilah, sama ke dengan yang tadi ya. Jadi ceritanya pada zaman Nabi orang menyewa tanah atau sawah tanpa memungut wang dalam jumlah tertentu, hanya pembayarannya berupa hasil yang tumbuh dari tanah yang disewakan itu. Dia tak ambil duit, tapi dia punya sewa tu daripada barang yang tanaman yang tumbuh. Tanaman yang tumbuh tu bagaimana caranya? Maknanya sudah tentulah bagi 2, bagi 3, ikutlah perjanjian. Apabila pengairan sawah itu melalui selokan, maka tanaman-tanaman yang tumbuh sepanjang perjalanan itu apabila menghasilkan dapat dibayar kepada pemilik tanah. Ini berarti sewa tanah itu jumlahnya tidak tertentu, kerana boleh jadi tanaman di tempat itu tumbuh dengan baik, tetapi terkadang juga rosak. Jika tanamannya rosak, maka pemilik tanah itu tidak mendapat bahagian apa-apa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nombor 931A, 31A yang di atas ni, merupakan suatu ketentuan yang melarang adanya penyewaan tanah dengan cara tidak jelas. Tetapi apabila penyewaan tanah dengan jumlah wang yang jelas, hal semacam ini tidak dilarang agama. Jadi artinya hal-hal yang meragukan ini tidak jelas harganya, hendaklah ditinggalkan. Elok dijelaskan bagaimana sewaannya. Jangan timbul kemudian. Timbulkan awal-awal, jangan timbulkan kemudian. Bila timbul kemudian, terkadang ada yang berlepas diri. Itu akan menyakitkan hati tuan punya tanah. Baik hadis 932. Siapa nak baca silakan buka mic. Kena buka mic Okey, silakan.
Ya. Catatkan 932. 932 hadis sah. Matan, dilarang muzara'ah secara mutlak. Saya ulang, dilarang muzara'ah secara mutlak. Tetapi tahsisnya, nah ini bahasa-bahasa hadis ya, tahsisnya, bolehlah kita maksudkan penghususannya ya. Tahsis daripada itu masdar daripada khusus ya. Tahsisnya atau penghususannya ada di hadis 931. Ayat 931 betul. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Boleh letak nota sikit ya, letak nota ya. Muzara'ah ialah menyerahkan sawah atau ladang kepada pengusaha dengan ketentuan bagi hasil atas buah-buahan atau tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Nokta. Itu muzara'ah. Satu lagi muajarah. Ya, muajarah ialah menyewakan tanah atau sawah atau ladang kepada orang lain. Nokta. Mengikut matan tadi ya. Mengikut matan tadi dilarang muzara'ah secara mutlak. Tetapi tahsisnya di hadis 931. Artinya, ya, kalau kita secara muzara'ah, secara mutlaknya dengan muzara'ah, khawatir nanti ya jadi keraguan. Sebab tidak tentu lagi hasilnya dapat ke tidak. Ya. Dan timbullah kemudian tak baik. Jadi pada 931 tu suruh ikut hadis Muslim ni kalau dapat ya hendaklah ditentukan terus dia punya sewaan tu. Ya. Jadi tidak terkeliru pada kemudian hari nanti dan tidak jadi perbualan ataupun perbantahan. Itu yang dikendaki. Baik, kita teruskan lagi hadis yang ke-933. Siapa nak baca? Silakan.
Ya, sila. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berpegang dan memerintahkan kepadanya membekam upah. Dan sekiranya haram, saya tidak ingin memberikannya. Merayakan dia mengenai hari. Ya. Baik, catatkan ya, 933. Hadis sah. Matan boleh memberi upah kepada tukang bekam. Tukang bekam. Hukum mubah. Baik. Bekam ini adalah satu amalan yang berlaku zaman Nabi. Cara mereka berubat, ya, cara mereka ikhtiar untuk kesihatan, salah satunya ialah berbekam. Ya. Jadi, ya, kalau seandainya ia haram, ya, sudah tentu Nabi tidak memberi upah. Tapi Nabi memberikan upah kepada orang yang membekam. Sebab membekam itu juga ya satu kerja. Ya. Jadi bukan semua orang melakukannya. Tapi ia adalah ya satu kerja yang kita perlu bagi upahnya. Kalau dalam segi upah kan Nabi kata sebelum kering peluhnya. Ya. Diibaratkan sebelum kering peluhnya kita dah bagi upah kat dia. Ya. Jadi bekam adalah salah satu dia ikhtiar, ikhtiar untuk menjaga kesihatan. Jadi zaman Nabi dan Nabi juga pernah berbekam, dan Nabi juga dia pernah memberikan upah kepada tukang bekam. Artinya bekam ini adalah pekerjaan atau satu alat cara yang dia boleh dilakukan oleh orang-orang Islam. Jadi bila kita perhatikan bekam ini, ya, daripada dulu, ya, tak tahulah ingat ke tidak, ya, orang bekam dulu pakai tanduk, tanduk. Orang-orang tua dulu, ya, dia berbekam, ya, dia pakai tanduk. Tanduk tu tanduk lembu, ya. Tanduk lembu mana dilubangkan ujung tanduk yang tajam tu, ujung tu dilubangkan sikit untuk penyedut. Jadi disedut, ya, dengan menggunakan mulut, ya, tanduk tu disedut. Kemudian bila tanduk tu dah melekat pada kulit, maka ditutuplah. Ada sejenis, ya, macam benda lembut, getah, ya, dilekatkan kat situ, ya, seumpama macam gam, ya, lekat. Jadi dia melekatlah tanduk tu, ya. Kemudian darah tu akan berkumpul lah kat situ, ya. Kemudian dibuka. Bila dibuka, ya, maka ditoreh halus-halus, ya, supaya keluar darah. Itu cara dulu. Dan ada cara, ya, di China contohnya, dia gunakan cara bekam tu, dia gunakan gelas dan diletakkan api dalam gelas tu, kemudian ditakupkan pada kulit kita, maka dia pun melekatlah gelas tu, ya. Dan darah pun membeku kat situ, kemudian dicabutkan gelas tu, ditoreh, ya. Tapi sekarang ini lebih moden lagi dan lebih praktikal dan lebih bersih lagi, ya. Iaitu mereka guna pam saja, pam dalam gelas tu, ya. Kalau dulu nak dapatkan
bekam 2-3 pun lama, ya, makan masa lama. Tapi sekarang ni dengan moden ni, ya, satu orang boleh bekam sampai 50 gelas daripada atas bahu sampailah ke punggung sana, bawah ke kaki, sampai 50 gelas. Tapi gelas kecil-kecil lah, ya. Cup tu cup kecil ya. Jadi tak semualah dibekam. Kalau seandainya yang terkumpul darah tu hitam, itu baru dibekam. Kalau darah tu jernih, ya, dia boleh nampak dalam, ya, cup putih tu nampak, ya. Kalau dia darah tu jernih je, dia tak dibekam. Itu kira angin, tarik angin je. Tapi kalau dalam cup tu memang gelap, tu dibekam, ya. Tu keluar darah tu membeku lah, beku hitam. Memang patut kotor lah, memang patut buang, ya. Itu maknanya dalam 50 tu kadang adalah, ya, 10, ya, 10 yang perlu dibekam. Itu maknanya cara moden ni lagi cantik lah, lagi bersih, ya. Kalau nak lakukan macam orang lelaki contohnya, tak pernah pun berganti darah daripada kecil, ya. Orang perempuan ada juga, ya, dia, ya, setengah abad tu adalah juga tukar darah, ya. Ada darah baru, kemudian, ya, dah tua-tua dah tak berganti lagi dah, ya, darah itu juga, ya. Jadi artinya, ya, bekam itu satu cara, ya, cara kita nak menukar darah baru atau berganti darah baru, ya. Tapi tak tahulah harga, tak tahulah berapa. Yang biasa-biasa satu cup ni dia charge RM10 satu cup. Jadi kalau ada 5 cup ke contohnya, dah RM50 lah. Dia kira cup. Berapa yang dia perlukan bekam. Kalau diletak contohnya dalam 10 cup diletak, mana yang hitam, itu akan dibekam. Contohnya yang hitam ada 3 cup je lah yang dibekam, macam tu. Cara moden bagus. Kemudian, ya, setengahnya cup tu mereka tak guna terus, mereka terus buang, guna cup baru lagi. Ya. Baguslah, ya. Tak seperti dulu. Dan begitu juga, ya, cara dia toreh itu gunakan macam kita ambil darah, macam jarum yang kita ambil darah selalu tu, ya, tik 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 tik. Lagi tak terasa sangat, diguna tu yang moden. Mana bolehlah sesekali kalau nak berbekam, ya, untuk dapat mengeluarkan darah kotor, ya. Itu salah satu cara yang pernah dilakukan zaman Nabi SAW, ya. Sebab itu adanya, ya, hadis bekam. Baik, sambung lagi, siapa nak baca? Hadis 934. Silakan buka mic. Okey, silakan. Okey. Ya. Okey, 934, ya. 934 hadis sah. Matan: dilarang menjual darah. Dalam braket, salah satu usaha tukang bekam. Salah satu usaha tukang bekam. Tutup braket. Hukum haram. Baik, ya, dalam hadis ini sebenarnya ada
perkara yang diharamkan, iaitu seandainya tujuannya tadi dia jual darah, mana darah ni banyak dikumpulkan dan dijual, sebab zaman itu darah ni banyak guna, untuk warna, untuk bagai-bagai lah digunakan darah ni, sebab dia darah dan color merah. Jadi color merah ni banyak digunakan untuk bancuan itu, bancuan ini, mereka adalah proses mereka gunakan. Jadi kalau tujuan itu hukumnya haram. Tapi kalau seandainya melakukan pekerjaan bekam tu halal, menjual darah tu jadi haram. Kenapa Nabi katakan jelek? Hadisnya pendek je. Kasbul hajjami khabis. Pendek ya hadisnya. Kasbul hajjami khabis. Maknanya usaha tukang bekam itu adalah jelek. Jelek ni mana kotor. Artinya pekerjaannya kotor. Kotornya apa? Sebab bermain dengan darah. Jadi itu dikatakan kotor. Bukan hukumnya haram. Jadi pekerjaan itu halal. Hanya dikatakan bekerja untuk berbekam ni kotor. Kalau kita salahkan, sebab kotor, banyak kerja lagi kotor, banyak lain juga pekerjaan kotor. Jadi pomen lagi kotor, bermandikan air hitam, berminyak hitam, doktor-doktor operation lagi kotor, bermainkan darah lebih teruk daripada orang berbekam. Jadi artinya kotor tu bukan kotor haram. Hanya tak semua orang nak pekerjaan itu. Macam tu. Tapi perlu, ada juga ada fardu kifayah lah. Maknanya jangan sampai dikuasai oleh bangsa asing. Mana orang Islam perlu ada. Jadi itu dikatakan fardu kifayah. Tapi alat-alat bekam ni kita tengok, bukan orang Islam buat. Orang bukan Islam yang membuat. Alat-alat moden yang dibuat, banyak China. China lagi cakap, dia buat alat-alat tu. Baik, 935. Siapa nak baca silakan. 35. Buka mic. 935. Sila. Sembilan 935 hadis sah. Matan boleh mengupah orang yang bekerja. Boleh mengupah orang yang bekerja. Hukum mubah. Baik. Hadis ini hadis sahih. Kalau ikutkan hadis ini, Nabi kata
aku, mana 3 orang ni jadi musuhku di hari kiamat. Besok pada hari kiamat, dia jadi musuh kepadaku. Itu nak tahu. Bukan musuh Nabi saja, tapi inilah musuh Allah. Ya. Nombor satu, seorang yang bersumpah dengan nama Allah dan berjanji kepada orang lain, tetapi ia khianat. Dia bersumpah. Dia bersumpah, berjanji dengan orang lain, tapi ternyata khianat. Berjumpa, wallahi aku akan bayar. Wallahi aku mesti bayar. Contohlah macam tu perjanjian ni. Dia bersumpah dengan nama Allah. Kadang sampai mengatakan, kalau aku tak bayar, aku bukan umat Muhammad. Nak yakinkan orang. Ni nak yakinkan orang ni. Kalau aku tak bayar, aku bukan umat Muhammad. Sampai macam tu. Ini ingatlah. Orang ini akan jadi musuh. Musuh Nabi, musuh Allah besok. Nombor 2, seorang yang menjual orang merdeka menjadi hamba. Kemudian wang hasil penjualan itu dimakan. Ini orang merdeka, tapi dia jual. Konon ni hamba. Laku pula tu. Orang beli. Lalu dia pun makan wang hasilnya. Contohnya macam Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bukan hamba. Ditemui dalam perigi oleh musafir, dibawa sampai Mesir, dijual. Hasil dimakan. Contohnya macam tu. Dulu ada perhambaan, ataupun sekarang pun macam tu juga. Perhambaan kemanusiaan. Orang luar, dijanjikanlah ini pekerjaan kat Malaysia. Dijanjikan ini pekerjaan Malaysia, dia kena bayar. Pada tekong dia. Bayarlah masing-masing. Ada yang bergolok bergadai kerana janji manis di Malaysia ini bagus. Senang sana hidup. Pekerjaan banyak. Orangnya pun ramah-ramah, bagus-bagus. Sampai sini dijual lagi dengan orang sini. Dijual lagi dengan orang sini. Kemudian orang sini dah ambil keuntungan lagi. Kemudian dah diambil, dah tak tahu, pandai-pandai kau lah bawa diri. Rupanya tak dijanjikan pekerjaan yang khusus. Hanya semata-mata dilepaskan saja kat Malaysia, pandai-pandai kau lah. Jadi ini juga termasuk dalam nombor 2. Memperhambakan manusia. Sedangkan dia bukan hamba. Tapi sudah diperhambakan dan dijual macam hamba. Nombor 3, seorang yang menjadikan orang lain sebagai pelayan atau buruh atau pegawainya, sedangkan si pegawai telah bekerja dengan baik, tapi tidak digaji oleh orang yang mengangkatnya. Dia kerja bukan main bagus, tapi upah tak ada. Jadi orang gaji tak pernah dibayar pun. Tak pernah dibayar pun. Setiap bulan tak pernah dibayar pun. Tapi tenaganya diambil, digunakan. Kemudian pasport ditahan. Dia tak dapat nak lari mana-mana pun. Lari nak mana pun takut. Dikurung. Dah dalam rumah dibotakkan lagi. Potong rambut. Jadi hamba betul. Jadi orang gaji kat rumah.
jadi hamba. Tak boleh keluar, tak ada gaji. Alasannya bayar hutang. Dia ambil, ya, dengan harga sekian kena bayar. Ya, sampailah bertahun-tahun jadi hamba. Ini tergolong dalam nombor 3. Ya. Ini nanti tanggungjawablah depan Allah Ta'ala. Jadi perkara ini pun memang banyaklah berlaku kalau kita perhatikan, mengkhianati. Ada satu kisah di Shah Alam, Shah Alam ni anak dia dah masing-masing dah berumah sendiri. Jadi dia tinggallah laki bini ni. Dia nak buat renovate rumah. Kemudian ambil elan ke mana? Elan tepi jalan tu lah untuk renovate rumah. Ya. Ada kat tepi jalan dengan nombor telefon. Datang orang tu, telefon datang. Ya, pakai serban. Ya, bincang-bincang. Ya, memang meyakinkan lah. Ya, dengan pakai serban. Ya, nampak gayanya sebagai orangnya jujur, soleh. Macam tu lah. Kemudian ditunjukkan gambar-gambar contoh penambahan rumah dengan fail dia tunjukkan. Ya. Maka setuju. Ya, setuju bayarlah. Ya, dia punya pendahuluan. Ya. Pendahuluan tu kena banyak pula. Ya. Esok pun pasir datang. Cepat sampai. Pasir 1 lori sampai. Ya, batu 1 lori sampai tuang depan rumah. Ya. Kemudian senyap sebulan tak berhubung-hubung. Ya. Sampailah selamanya. Ya, hilang terus. Tinggal batu jadi gajah putih depan rumah dengan pasir. Buat sakitkan mata. Ya. Yang datang ni lebay ni. Ya. Pakai serban. Ya. Dengan janji tu janji ni, ya, dapat deposit hilang. Ini kena ingat jugalah. Orang Kelana Jaya mana tahu iklan tu ada kat situ. Tepi-tepi jalan situ. Ya. Ini orang Shah Alam kena. Kesian tengok. Ya. Telefon dah tak berjawab lagi. Dia telefon semua handphone tak ada pejabatnya. Ya. Tak berjawab langsung. Sampailah sekarang. Ya. Sakit mata memandang batu dengan pasir depan rumah. Bayangkan. Ya. Ini macam mana ni? Termasuk nombor berapa ni? Nombor 1. Ya, termasuk nombor 1 tu. Ya, menipu. Ya. Mungkin bersumpah-sumpah agaknya kot. Ya. Itulah cara manusia nak menipu macam-macam dengan pakaian yang kadang boleh meyakinkan orang. Ya. Kalau selekeh itu lainlah, ni pakai serban, hebat. Mana tak percaya. Ya. Tak meyakinkan orang. Baik ya, okey, kita sambung lagi hadis yang ke 936. Siapa nak baca silakan. 936. Okey. Ya. Hadis 936 ya. Catatkan 936 hadis sah. Matan boleh mengambil upah untuk mengajar Al-Quran. Hukum mubah. Baik, saya masuk semula.
Sabda Nabi katanya, inna ahaqqa ma akhostum alaihi ajron kitabullah. Hal yang paling patut engkau ambil upahnya ialah mengajar kitabullah, yaitu Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain lebih patut untuk memperolehi bayaran atau gaji, kerana mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan yang paling terpuji dan paling mulia. Ya? Jadi tidak ada salahnya ya kalau kita menghantar anak-anak ya untuk belajar, ataupun guru-guru suruh datang mengajar Al-Quran, kita bagi upah ya kepada yang mengajarnya. Ya, itu adalah sebaik-baik yang dikatakan oleh Nabi. Ya, itu dikatakan yang paling patut engkau mengambil upahnya ialah mengajar kitabullah, ya, kata Nabi sallam. Ya. Jadi yang salah ataupun haram ya kita bacakan Al-Quran, ambil upah untuk hadiah kepada orang mati. Contohnya ya kita duduk ya di perkuburan. Ya, kemudian bila ada kematian ya maka dia pun ya dekatilah ahli waris si mati. Lalu ini berlaku ya. Lalu dia cakap dengan ahli waris, ya, engkau nak suruh saya bacakan Quran ke untuk arwah ni? Ya. Kalau nak ya 30 juzuk harga dia sekian. Ya, kalau ya 1 juzuk harga dia sekian. Siap harga tu. Siap harga ya. Untuk bacakan Quran kepada si mati di kubur. Di kubur. Ini yang haram. Ya. Pekerjaan ini haram. Ini tidak ada dalam ya syariat. Jadi dia tunggu ya, dia duduknya ya nunggu di ya kawasan perkuburan tu. Kalau ada ahli waris datang ziarah, dia akan dekati. Ya, kalau ada ahli waris yang baru kematian pun dia dekati. Kerja dia bacakan Quran tu untuk si mati itu dan mengambil upah daripada ahli waris ni. Ini salah. Yang betul kalau kita mengajarkan Quran ya, untuk anak-anak ke, untuk orang dewasa ke yang tak tahu baca Quran, itu tak ada salah kalau nak mengambil upah daripada itu ya. Ini kena fahamlah ya. Minta-minta janganlah ya berpanjangan pekerjaan yang saya katakan tadi, iaitu ya, nak bacakan Quran pada orang yang mati ya. Dan satu lagi ada pekerjaan iaitu ya, di Wat Bersalin ya. Di Wat Bersalin ni ya, ada orang menunggu kat situ. Kalau seandainya ada anak yang baru dilahirkan, orang atau suaminya tak dapat datang, warisnya tak dapat datang untuk azankan, ya, maka dia mengambil upah untuk azankan anak itu. Ini juga pekerjaan yang tidak ada dalam syariat, ya, untuk mengambil upah khusus untuk demikian. Ya, itu tak ada. Jadi cara macam itu adalah perbuatan yang dilarang ya, dalam Islam. Ambil kesempatan masing-masing ya, dengan gunakan agama. Baik, satu lagi siapa nak baca? Silakan. 937. Ada 2 lagi lah, 3 lagi boleh habiskan tajuk ni. Silakan. Dari Ibnu Umar. Buka mic. Sila. Lagi? Lagi sambung?
Ya. Lagi satu 940. Ya. Okey, catatkan dulu 937. 937, 938, 939 sekalikan. 937, 38, 39. Hadis boleh dipakai. Matan, dianjurkan membayar upah secepat-cepat setelah selesai pekerjaan. Hukum lil irsyad, untuk pimpinan ya. Lil irsyad. 940 pula. Hadis 940, hadis lemah. Matan, diperintah menentukan upah bagi orang yang bekerja. Hukum sebab lil irsyad, sebab lil irsyad ya, untuk pimpinan. Baik, hadis 940 ni walaupun dia lemah, tapi sebenarnya ya untuk pimpinan macam itulah. Kalau kita ambil orang bekerja, kita tentukan upah dia ya. Contohnya ya, seorang majikan dia mengambil pekerja, maka hendaklah ditentukan upahnya. Kalau nak bayar bulan, ya, bulanlah. Kalau nak hari, harilah. Ia ditentukan. Hadis 937, 38, 39 ni adalah hadis yang berkaitan sama, iaitu ya, menerangkan tentang ya, membayar upah secepat-cepatnya, atau dikatakan dalam hadis ini, bayarlah kepada buruh upahnya sebelum kering peluhnya. Ya, biasa yang pekerjaan jam ataupun hari, ya, bayarlah ya upahnya sebelum dia balik. Itu untuk pekerjaan yang jam ataupun hari. Contohnya macam kata ya, dia kerja part time, mengemas rumah, mengelap rumah ya. Bila dah habis tu ya, cepatlah bayar ya. Itu sekali, bukan bulannya, sekali ya. Sekali macam tu. Ataupun pemotong rumput ya, pemotong rumput ya, maknanya dah habis potong, selesai, kita pun bayar. Jangan pula kita tinggalkan dia ya, tinggalkan dia dan tak apa, bila dia dah habis kita tak ada pula kat rumah. Tak apalah, besoklah ya. Akak ni kat luar ni, contohlah. Padahal dah tahu dah dia dah ada kat rumah, kita keluar ya. Jadi artinya jangan kita tempoh-tempohkan dia. Kalau boleh ya, hal-hal yang sedemikian segerakan upahnya.
Itu mengikut dasar hadis, ya. Kan indah Islam mengajar kita, ya. Okey, ya, sampai situ dulu. Itu habis makna tajuk yang kita pelajari tadi, ya. Jadi akan datang tajuk dia dah lain pula, iaitu menghidupkan tanah mati atau tanah gersang, ya. Baik, sampai situ dulu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin.